hutan Keningau telah lama menyepi. Ejim, juga dikenali sebagai Tombiru, menjalani kehidupan yang aman damai bersama makhluk-makhluk di dalam hutan. Namun, ketenangan hutan Keningau tidak berpanjangan kerana penceroboh memasuki hutan, mengaut hasil secara haram. Tindakan tidak bertanggung jawab mereka mencetuskan kemarahan penunggu rimba. Ejim, yang dipertanggungjawabkan oleh ayahnya, Pondolu, segera bertindak. Dengan menyelinap dari sebalik pohon, dia menyerang penceroboh menggunakan pedang yang diwarisinya dari ayahnya. Satu persatu, penceroboh itu dibantai tanpa belas kasihan oleh Ejim yang muncul secara mengejut. Mereka tidak dapat menandingi kekuatan luar biasa Ejim. Dengan mudah, mereka dikalahkan. Penceroboh-penceroboh itu terdesak. Setiap seorang daripada mereka tewas di tangan Ejim. Kekuatan yang mereka banggakan tidak bermakna apa-apa bagi penjaga hutan. Ketua orang asli, Tok Pali, diupah oleh penceroboh untuk berhadapan dengan Ejim. Mereka percaya orang asli lebih mudah berinteraksi dengan Ejim, terutama kerana hutan itu adalah kawasan mereka. Namun usaha Tok Pali tidak berhasil. Ejim tidak berminat. Bagi Ejim, hutan tersebut adalah hak milik setiap kehidupan di dalamnya dan orang luar tidak berhak merosakkan dan mengaut hasil hutan untuk keuntungan pribadi. Tok Pali yang berang dengan penolakan Ejim mengerahkan semua anak buahnya menangkap Ejim. Bahkan jika mampu, Ejim perlu dihapuskan kerana Tok Pali sendiri sedia maklum dengan kekuatan dan ketangkasan Ejim dalam bertarung yang sulit untuk ditewaskan. Harta dunia menggelapkan hati nurani Tok Pali. Dia telah pun menerima upah yang lumayan. Kini yang ingin dia lihat hanya kematian sang penunggu rimba. Puluhan orang anak buah Tok Pali sedikit pun tidak memberikan impak bagi Ejim. Ketangkasannya dalam bertarung serta memanjat pokok bagi mengelak dari diserang sangat mengagumkan. Dari puluhan orang anak buah Tok Pali, hanya tersisa beberapa orang sahaja yang masih mampu melawan, namun ketahanan mereka tidak jua bertahan lama. Ejim yang tidak bertolak ansur dengan pengkhianat hutan jagaannya membunuh hampir semua anak buah Tok Pali. Hari ini, hutan Keningau sekali lagi bermandi darah. Selepas para penceroboh, kini anak-anak buah Tok Pali pula yang menjadi mangsa akibat kemarahan Ejim. Salah seorang anak buah Tok Pali yang paling gagah, Katam, mencabar Ejim bertarung tanpa sebarang senjata. Tetap tidak sulit bagi Ejim. Walau tanpa sebarang senjata, dengan mudah Ejim menewaskan Katam. Perkelahian yang tidak memakan masa lebih dari 5 menit itu berakhir dengan kematian. Katam, dia tewas di tangan Tombiru. Anak buah Tok Pali yang tersisa dihabisi oleh Ejim tanpa belas kasihan. 2 orang penembak upahan yang dibayar oleh ketua penceroboh turut sama membantu Tok Pali menentang Ejim. Walau senjata api di tangan mereka, melihat Tok Pali bersama anak buahnya dibunuh dengan kejam oleh Ejim, membuatkan mereka berasa gerun, lantas melarikan diri dari hutan tersebut. Kemarahan Ejim yang membara menyebabkan terkorbannya puluhan orang asli, termasuk ketua mereka, Tok Pali. Penduduk setempat yang mengetahui tentang kejadian itu menjadi ketakutan. Mereka menyangka Ejim adalah roh jahat yang menjaga hutan Keningau. Mereka sama sekali tidak mengetahui kejadian sebenar di sebalik pembunuhan puluhan orang asli tersebut. Ahli keluarga orang asli yang dibunuh oleh Ejim melaporkan hal tersebut kepada pihak berkuasa. Seluruh stesen televisyen menyiarkan berita tersebut. Ketua Polis Sabah menghantar pasukannya masuk ke hutan untuk memburu si penunggu rimba. Ejim menyangka pihak polis yang datang adalah penceroboh yang ingin mengaut hasil hutan. Dia tidak menunggu lama sebelum muncul di hadapan setiap anggota polis. Amukan Ejim sedikit sebanyak menakutkan anggota polis yang bertugas. Ini adalah kali pertama mereka berhadapan dengan musuh seperti Ejim yang mereka sendiri tidak tahu sama ada manusia ataupun roh jahat yang sedang berhadapan dengan mereka sekarang ini. Ejim yang tidak mengenal erti takut berhadapan dengan anggota polis yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari anak buah Tok Pali, namun hakikatnya lebih berbahaya baginya kerana mempunyai senjata api. Beberapa orang anggota polis tewas dalam pertarungan tersebut. Ada yang ditikam,
dibelasah sampai tak berdaya. Sungguh, kekuatan setiap dari anggota polis tersebut tidak sebanding dengan Ejim yang jauh lebih perkasa. Walau pertarungan didominasi oleh Ejim, tetapi tidak mudah juga bagi Ejim untuk mengalahkan musuh yang disangkanya adalah penceroboh itu. Ini kerana pihak polis menggunakan senjata api. Ejim menghadapi kesulitan untuk menyerang. Ketangkasannya sedikit terbantut dek tembakan yang dilepaskan beberapa anggota polis. Anggota polis yang terkorban dalam pertempuran di tengah-tengah hutan tersebut pasti tidak pernah menyangka bahawa mereka akan mati. Dibunuh oleh sang penunggu rimba kerana disangka penceroboh hutan. Beberapa das tembakan yang dilepaskan oleh anggota polis akhirnya mengenai kaki Ejim. Ejim yang merasakan kesakitan yang tidak pernah dirasai sebelum ini melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua. Ejim termenung, memikirkan musuh yang baru sahaja dihadapinya tadi. Sangkaannya meleset. Dikira mudah menewaskan anggota polis seperti mana dia menewaskan Tok Pali dan anak buahnya. Ejim mendengus, rasa tidak puas hati apabila tidak berjaya membunuh kesemua musuh-musuhnya tadi. Baru 3 hari di dalam gua, bahkan luka di kakinya juga belum sembuh. Pihak polis kembali menyerang, namun kali ini bukanlah bertujuan membunuh atau menangkap dengan cara kasar seperti sebelumnya. Pihak polis mengacukan senjata sekadar langkah berjaga-jaga, ditakuti Ejim akan menyerang. Kali ini Ketua Polis Sabah sendiri turun padang. Masalah yang berlaku memenuhi fikiran beliau beberapa hari ini. Beliau sendiri yakin bahawa Ejim bukanlah seperti yang didakwa oleh penduduk kampung. Beliau yakin Ejim adalah manusia biasa yang hidup terasing dari dunia luar. Setiap tindakan kejam Ejim pasti mempunyai sebab tertentu. Pujukan Ketua Polis Sabah membuahkan hasil. Beliau berjaya memujuk Ejim serta meyakinkannya bahawa dia tidak akan diapa-apakan. Atas perintah Kerajaan Malaysia, Ejim perlu dibawa ke Kuala Lumpur. Tombiru kini menjadi fenomena di seluruh Malaysia. Ejim mula bertindak agresif apabila 4 orang anggota polis cuba menangkapnya. Kebijakan Ketua Polis Sabah dalam memujuk berjaya menenangkan Ejim. Ejim akur, dia dibawa menaiki truk polis. Seterusnya akan diterbangkan ke Kuala Lumpur. Apakah nasib Ejim di sana nanti? Truk polis yang membawa Ejim meluncur laju. Semakin lama semakin jauh meninggalkan hutan Keningau. Penduduk setempat berasa lega. Hutan Keningau kini bebas dari makhluk yang disangka oleh mereka sebagai roh jahat. Di sisi lain, seorang lelaki berbadan tegap, memakai topeng persis seperti Ejim berdiri di atas puncak bukit. Memerhati truk yang membawa pergi si penunggu rimba dari tempat asalnya, dia mendengus kencang, menahan amarah bercampur kecewa. Orang luar telah menculik sang Tombiru yang selama ini menjadi penunggu hutan tersebut. Ejim sudah dibawa pergi, namun hutan ini tidak boleh kosong tanpa ada penjaga. Perlu ada Tombiru baru yang mengambil alih takhta Ejim selaku penunggu rimba. Dialah Tombiru terakhir